adakah mungkin kerana faktor politik yang mengakibatkan PMX tak nak melaksanakan GST? Ya, sebab sekarang ni kita berada dalam keadaan bahawa setiap apa yang dilakukan oleh kerajaan ianya akan dipolitikkan oleh pembangkang. Tak mustahil apa yang berlaku di Amerika sehingga Biden terpaksa mencadangkan supaya kerajaan ditutup. Cuma kat Malaysia ni mungkin tak sampai ke tahap tu lah. Sebab Biden nak luluskan belanjawan pun tak boleh. Tapi kat Malaysia ni kita baru je dapat 2/3 balik. Bila mana ahli parlimen daripada Kuala Kangsar mengumumkan akan menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka tak ada masalah lah untuk kita luluskan belanjawan. Okey, Tok. Okey. Pasal saya tadi ni tu dia ada juga lemparkan tuduhan di mana kerajaan perpaduan ni melupakan janji semasa membentangkan belanjawan. Antaranya adalah pembayaran semula PTPTN, pemasuhan tol dan juga pemberian dana kepada ahli parlimen pembangkang. Okey, pertama sekali, saya nak sebut pasal pemberian dana. Sadiq Sigaraga ni macam tak faham-faham dan dia sengaja mengelirukan rakyat. Sengaja mengelirukan rakyat. Pertama sekali, saya nak tanya dengan Sadiq ni. Masa engkau jadi menteri, ada tak engkau beritahu dengan Mahathir suruh bagi wakil rakyat UMNO peruntukan ahli parlimen? Ada tak bagi? Kalau zaman kau duduk dalam kerajaan pun kau tak boleh nak bagi, kan? Jadi janganlah kau petikaikan orang lain yang jauh lebih mulia daripada kau. Kan? Kurang-kurang Datuk Seri Ismail Sabri, bila dia duduk di dalam kerajaan, dia jadi Perdana Menteri, dia buka peluang untuk ada pilihan bagi ahli parlimen. Kan? Kalau nakkan peruntukan, mari duduk berunding, sign CSA, kamu dapat peruntukan. Dan akhirnya Syed Saddiq pun dapat. Betul tak? Betul tak, Dik? Hari ini, PMX buat offer yang sama. Maknanya, Ismail Sabri baik, PMX baik, mereka ni jauh lebih mulia daripada manusia yang busuk hati bernama Mahathir. Kan? Dan ketika tu, Syed Saddiq menyokong Mahathir ni. PMX kata, dia amanahkan kepada TPM2, Datuk Seri Fazilah Yusof, untuk berunding dengan ketua pembangkang. Tapi sehingga hari ini, ketua pembangkang tidak mahu berunding dengan TPM2 untuk menyelesaikan isu peruntukan untuk ahli-ahli parlimen. Nak peruntukan boleh, tapi ikutlah syarat seperti mana yang dibuat zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Signlah CSA tu. Bila sign CSA, tengok macam ahli parlimen Kuala Kangsar dan mungkin Ketere pun akan ikut serta. Dia orang ready nak sign. Tak ada masalah. Maka dapatlah peruntukan tu. Kalau misalnya kamu tak dapat peruntukan tu, tak bermakna bahawa peruntukan tu takkan disalurkan kepada rakyat di Muar. Janganlah nak membodohkan rakyat. Bukan semua orang bodoh macam geng-geng muda ni. Kan? Yang mana cerdik tu dah keluar, Alhamdulillah. Aku tak masukkan kau, jangan marah. Yang mana yang cerdik sikit tu dah tinggalkan muda, tuan-tuan. Sesedara, kena faham, itu sebabnya bila dia orang tidak mahu tanda tangan CSA, iaitu bersetuju untuk menyokong kerajaan dalam segala usaha untuk menjaga kepentingan rakyat, melalui usul-usul yang dibawa ke parlimen, maka mungkin peruntukan itu akan disalurkan melalui contohnya, saya bagi contoh. Macam dekat Kelantan, kita akan wujudkan apa dipanggil JPP, Jawatan Kuasa Pembangunan Persekutuan. Contohnya. Maka semua sekali itu akan melalui ICU, kan? Dia akan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tidaklah melalui wakil rakyat pembangkang. Jadi akhirnya nak buat rumah ke, nak buat dewan ke, dia tetap akan dapat.
Tetapi bukan ahli parlimen Sadiq Sigaraga yang bawa. Mungkin Ketua UMNO bahagian Muar ke, Ketua Amanah bahagian Muar ke, Ketua PKR bahagian Muar ke yang menjadi penyalaras parlimen contohnya. Dialah yang akan bawa. Sebab apa dia bawa? Sebab korang tak nak sign CSA. Kan? Dulu, ketika dia bersama dengan Pakatan Harapan, boleh pula. Setuju pula dia. Sign CSA tu. Tak ada pun dengan Syed Saddiq bantah. Ada dia bantah bila Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu, Datuk Lim Guan Eng sign CSA bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Ada. Ada dengar Syed Saddiq bantah? Tak ada, tuan-tuan. Kemudian dia bangkitkan soal apa tadi? Soal pemasrahan tol. Soal pemasrahan tol. Tuan-tuan, ini saya nak beritahu tentang cerita tol ni, saudara. Apa yang dijanjikan oleh mana-mana individu dalam Manifesto. Pakatan Harapan, dalam manifesto Pakatan Harapan, tak boleh pakai sekarang ni. Saya nak beritahu. Hari ni yang merintah bukan Pakatan Harapan. Hari ni yang memerintah ialah Kerajaan Perpaduan. Bila dalam Kerajaan Perpaduan, ini kita faham Syed Saddiq, engkau bertanding pun, kau hilang deposit. Kau hilang deposit pilihan raya. Bila atuk kau bertanding pun, semua deposit pilihan raya hilang. Kena faham Syed Saddiq. BN pun tak boleh bentuk kerajaan Syed Saddiq. Jadi apa manifesto BN, semua tak boleh pakai. Apa manifesto PN, tak boleh pakai. Apa manifesto PH, tak boleh pakai. So sekarang BN, PH dan lagi semua parti politik di dalam Kerajaan Perpaduan dah bergabung. Maka saya nak beritahu, kita bincang apa yang kita nak laksanakan. Hapuskan tol tidak ada dalam agenda kita. Kita tidak pernah ada dalam agenda kita nak menghapuskan tol. Agenda BN, saudara, kita buat selepas Mahathir bapak tol negara dah tak ada. Apa yang Datuk Seri Najib buat, contohnya daripada Kuala Kerai pergi ke Kuala Lipis, dia buat highway free of toll. Highway percuma. Dia buat Pen Borneo Highway free of toll. Highway percuma. Ini agenda kita. Tapi menghapuskan tol tidak ada dalam agenda kita. Tapi kita ada hapuskan tol. Bukit Kayu Hitam punya tol kita hapuskan. Tambak Johor punya tol daripada apa tu? Singapura. Sebelah tu masuk. Bukit Batu Tiga, Shah Alam, Sungai Ramal. Lepas Batu Tiga tu apa? Sungai Rasa. Bukit Raja. Bukit Raja punya tol kita hapuskan. Banyak tol. Tapi kita tak pernah janjikan tol. Jadi Datuk Seri Anwar bila dah bergabung dengan BN pun dia kena ikut juga. BN ni saudara, dia tak boleh ikut semua sembrono, ikut apa yang dia nak. Contohnya macam tol ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Apa pasal kita tak bagi penghapusan tol? Okey? Tetapi bila kita ada lebihan tunai, kita hapuskan tol. Kenapa? Contohnya, orang B40, dia lalu tol lah. Kalau dia naik basikal, dia lalu tol. Tapi dia bayar tak? Dia tak bayar, tuan-tuan. Orang B40, lebih banyak naik motor daripada naik kereta. Motosikal lalu tol tak? Lalu, tuan-tuan. Dia bayar tol tak? Tak bayar, tuan-tuan. Ini polisi kita dulu, BN. Okey? Yang mana tak ada kereta, tak ada motor, dia naik public transport. Public transport, dia lalu tol tak? Dia lalu tol. Dia bayar tol tak? Dia bayar tol. Tetapi kadar tol yang dibayar oleh teksi lebih murah berbanding dengan kadar tol yang dibayar oleh kereta biasa. Okey. Kereta biasa, lalu tol. Contohnya saya duduk Shah Alam, pergi kerja di Kuala Lumpur, bayar RM1.10. Balik pun RM1.10. Tapi siapa yang pakai tol, dia bayar tinggi, tuan-tuan. Bukan kereta, tuan-tuan. Tetapi yang bawa trailer, yang bawa lori, syarikat-syarikat pengangkutan. Mereka ni lah yang banyak bayar tol, saudara. Okey? Jadi, saudara, kalau kita nak hapuskan tol, contohnya Highway Plus,
Tuan-tuan tahu tak berapa kos dia? 380 bilion ringgit. Ini yang Syed Saddiq Sigaraga berjanji nak hapuskan. Saudara, 380 bilion ringgit. Cuba bayangkan. Kalau duit pembayar cukai ni, kita ambil, kita hapuskan tol. Pertama sekali, kadar tol untuk lori dan trailer ni jauh lebih tinggi. Perjalanan saya pergi kerja, short distance, jarak pendek. Jadi kadar tol saya bayar adalah murah, saya bayar sikit. Kan? Tapi lori yang angkut barang daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur pergi ke Johor ni tuan-tuan. Mereka dah lah lori, trailer ni bayar dia, kadar tol dia tinggi dan perjalanan mereka jarak jauh, mereka lah penyumbang paling banyak. Siapa yang bayar tol ni tuan-tuan? Memanglah driver lori, driver kena bayar tol. Tetapi dia claim, saudara, dia claim kepada toke-toke syarikat pengangkutan. Kalau kita ambil 380 bilion, tuan-tuan. 380 bilion tu bajet 1 tahun untuk hapuskan contohnya highway utara selatan ni. Saudara, siapa dapat manfaat terbanyak? Yang dapat manfaat terbanyak, saudara, ialah syarikat-syarikat pengangkutan. Okey. Tapi duit ni kita ambil daripada mana? Kita ambil duit daripada pembayar cukai. Saya nak tanya, orang di Baling sana pergi kerja lalu tol tak? Orang di Kuala Lipis pergi kerja lalu tol tak? Orang di Sabah pergi kerja lalu tol tak? Kan? Sarawak mungkin ada satu tol. Sabah ni, dia orang tak pernah nampak pun tol, tuan-tuan. Tetapi setiap tahun mereka bayar cukai pendapatan. Adil tak kita ambil duit pembayar cukai ni, kita hapuskan tol, manfaat terbanyak dapat kepada toke-toke syarikat pengangkutan, dan yang paling banyak menggunakan tol ni orang di Semenanjung saja. Jadi tolonglah pakai otak saudara Saddiq Sigaraga. Kita nak buat sesuatu keputusan untuk menghapuskan tol ini ataupun membuat sesuatu keputusan, kita kena fikir banyak benda, banyak aspek.